di bawah Kementerian Teknologi Hijau dan Air, Kementerian telah tubuhkan satu badan dipanggil SEDA untuk promote penggunaan teknologi hijau, dan sepanjang ini dia penuh dengan banyak masalah. Dan saya tak tahu kerana orang yang bayar TNB bill subsidize tabung-tabung yang digunakan oleh SEDA. Jadi saya nak tahu berapakah dana yang telah dikutip oleh SEDA sejak feed-in tarif program telah dilaksanakan. Setakat ini berapa dana yang telah dikutip. Soalan kedua adalah berapakah jumlah yang SEDA telah bayar kepada pemegang FIT sejak program ini dilaksanakan. Sila nyatakan pecahan antara solar, hidro dan biomas. Dan kita tahu bahawa sekarang kita macam solar cukup popular, tetapi hidro dan biomas tidak berapa mendapat sambutan. Jadi saya nak tanya bagaimana menteri untuk kementerian untuk melaksanakan lebih banyak projek-projek hidro dan biomas, terutamanya di kawasan-kawasan Sabah dan Sarawak, di mana kita mempunyai potensi yang cukup baik untuk small hydroelectric generator. Di mana saya terbaca tentang small hydro program yang telah dilaksanakan di Sarawak, di mana mereka berupaya untuk dengan small hydro generator, dia boleh generate electricity untuk satu kampung. Jadi daripada pedalaman, jadi kita tidak payah menyambungkan grid yang panjang untuk membekalkan electricity. Okey, satu lagi soalan ketiga adalah berapakah permintaan pemegang FIT yang telah diluluskan oleh SEDA dan jumlah voltage yang dijanakan oleh pemegang individu. Okey, sebab sekarang ramai yang ingin individu-individu yang ingin participate dalam program FIT solar, tetapi selalunya kota itu tidak cukup untuk pemegang individu, dan pada hari pembukaan untuk permohonan dalam 1 jam saja kota telah habis. Tetapi ada banyak lagi kota untuk non-individu, terutamanya syarikat yang belum digunakan atau tergendala atau tidak mampu deliver. Maka saya rasa saya nak cadangkan kepada menteri untuk memberikan lebih banyak kota kepada pemegang individu. Soalan keempat adalah berapa solar farm yang telah dibina oleh pemegang bukan individu? Berapakah voltage yang telah dijanakan? Saya difahamkan ada rancangan daripada kementerian untuk membuka solar farm di banyak tempat. Tetapi saya rasa tidak berapa masuk akal, sebab ada projek-projek yang dicadangkan adalah untuk membuka tanah, menebangkan pokok-pokok, buka solar farm. Kalau kita berobjektif adalah untuk promote teknologi hijau, satu yang untuk environment, maka tidak wajar kita membuka tanah, menebangkan pokok, tetapi bina solar farm. Lebih baik dikekalkan hutan-hutan supaya kita lebih menjaga alam sekitar. Tapi saya juga nak cadangkan kerana ada potensi-potensi yang besar kepada seluruh mempunyai potensi-potensi besar di tempat-tempat lain, seperti katakan kilang-kilang, di atas bumbung kilang-kilang yang boleh digunakan pakai untuk memasang PV, memasang solar panel. Walau bagaimanapun, kebanyakan kilang mereka menghadapi masalah kerana itu adalah satu capex yang cukup tinggi dan mereka tidak nampak return yang munasabah untuk masa yang terdekat. Jadi mereka tidak ada halangan yang cukup besar terhadap kilang-kilang. Tapi kalau kementerian boleh berbincang dan facilitate satu tabung untuk kurangkan
pinjaman loan dengan kaedah faedah yang rendah, maka saya rasa kita boleh promote ini solar panel di kawasan-kawasan kilang, terutamanya di kawasan-kawasan Bayan Baru, di mana kilang begitu banyak. Saya nampak selalu di atas bumbung mereka tak ada apa-apa. Okey, kalau semuanya digalakkan untuk memasang solar panel, maka mereka boleh menjana electricity yang banyak untuk penggunaan kilang sendiri dan juga untuk menjana tenaga untuk PNB juga. Jadi ini adalah beberapa soalan. Ya, silakan. Terima kasih Tok Pengerusi. Saya nak tanya pandangan Bayan Baru. Kementerian TNB apabila menghantar bil kepada kita dan sebahagian ada kutipan-kutipan untuk tenaga yang baru di charge kepada kita. Bolehkah Bayan Baru bertanya Menteri, yang pertama, bagaimana wang ini dikumpulkan? Adakah di bawah kementerian ataupun di bawah dijaga oleh Kementerian Keuangan? Dan kita nak tahu berapa jumlah sekarang ini kutipan yang telah pun dibuat. Itu yang pertama. Yang kedua, kita Semenanjung dan juga Sabah dan Sarawak dikelilingi oleh laut. Tidakkah kementerian berhajat untuk melihat ombak itu sebagai salah satu alternatif bagaimana kita boleh generatekan kuasa di masa hadapan? Terima kasih. Terima kasih Sungai Petani. Saya minta supaya soalan-soalan Sungai Petani dimasukkan dalam ucapan saya. Dan saya juga ada beberapa soalan seperti di Sabah dan Sarawak. Saya selalu dengar bahawa Sarawak memerlukan, tadi kapal kata ada 12 empangan baru totalnya untuk dibina di Sabah dan di Sarawak sahaja. Dan kita sudah ada satu empangan yang besar, iaitu Bakun, yang paling besar di dunia. Dan dulu apabila Tun Mahathir ingin membina Bakun, dia kata kuasa yang dijanakan oleh Bakun itu cukup besar, terlalu banyak sehingga kan kena disalurkan ke Semenanjung. Sekarang kerajaan pula kata jana kuasa itu tidak cukup dan perlu bina empangan di Baram dan Batang Air. Itu saya cukup confused. Jadi saya nak tanya Menteri, berapa keperluan, berapa megawatt yang diperlukan di Sarawak untuk in terms of demand, electricity demand di Sarawak? Dan berapakah berapakah tenaga yang dijanakan oleh empangan-empangan? Adakah ia cukup atau tidak cukup? Mengapakah kita perlukan empangan yang baru seperti Baram, Batang Air dan sebagainya? Dan kita tahu bahawa empangan-empangan ini, dia punya lifespan tidak panjang, hanya lebih kurang 40 tahun saja. Lepas itu dia akan menjadi ada mendapan dan efisiensi untuk jana elektrik itu akan berkurangan. Maka memang tidak berapa cukup untuk menjana elektrik untuk lepas lebih kurang 40 tahun. Jadi untuk saya sokong apa yang kapal cakap tadi, sebenarnya is not the efficient way. It's not the best way to generate electric melalui empangan, dan is full of corruption. Dan kita terbangkan kita terbangkan pokok dan sebagainya, merosakkan alam sekitar demi membina empangan. Itu tidak munasabah. Dan saya nak minta Menteri, adakah kita masih bertegas untuk membina empangan, 12 empangan di Sarawak? Dengan kata-kata ini, sekian, terima kasih Tuan Pengerusi. Ya, masyarakat bersidang dalam